Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhu buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a Allahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ووالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerana dengan limpah dan inayahnya kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini secara maya untuk menjayakan ceramah yang bertajuk Seandainya Rasulullah Masih Ada. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis kita diteruskan dengan ceramah yang bertajuk Seandainya Rasulullah Masih Ada yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nik Hamdi bin Ghani, iaitu Pengetua SMUA Darul Anwar Pulau Melaka.
Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Haji Nik Hamdi bin Ghani untuk menyampaikan ceramah beliau dengan bertajuk Seandainya Rasulullah Masih Ada. Majlis mengucapkan jutaan. Majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina rabbi zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Fatadhakkaru qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya contoh ikutan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan balasan di hari akhirat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih pada fungsi majlis saudari Najihah. Seterusnya para hadirin dan hadirat di peringkat maya. Syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat berada pada waktu ini dalam program yang kita rancang pada hari ini untuk sama-sama kita membicarakan tentang suatu tajuk andainya Rasulullah SAW bersama kita. Bersempena dengan Maulidur Rasul, ulang tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita muhasabah, kita melihat kembali hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kerana itulah antara tugas, antara fungsi dan peranan para nabi dan rasul, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Maka wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Allah Ta'ala berfirman, apa sahaja perintah yang datang daripada Nabi SAW, adalah kamu ikuti, patuhi semuanya. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat tu, apa sahaja yang dilarang, diteguh, yang Nabi kita SAW tak benar kita buat, hendaklah kita jauhi, hendaklah kita hindari. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka tanda sayang kita, tanda kasih kita, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kita melaksanakan pesanan beliau. Apa yang disuruh adalah kita buat semua, jangan tinggal. Dan apa yang dilarang adalah kita hindari, kita jauhi, jangan sekali-kali kita terlibat. Inilah tanda kasih dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah kita sambut Maulidur Rasul ni sebagaimana yang disambut oleh orang-orang yang zaman Nabi SAW, masyarakat jahiliah. Orang pertama sambut Maulid Rasul ni mengikut catatan sejarah ialah Abu Jahal. Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Apabila dia dapat tahu cerita bahawa anak saudara dia lahir, iaitulah Nabi Muhammad SAW ni, maka sukanya dia, pertama sekali dia sambutan dia ialah dia membebaskan, memerdekakan hamba yang mari beritahu kepada dia tentang kelahiran tersebut. Kemudian dia pergi ambil Nabi SAW, dia dukung mai keliling Kaabah. Maknanya dialah orang yang suka dengan kelahiran Nabi SAW, apatah lagi lahir daripada
adik dia yang telah meninggal, iaitu Abdullah. Inilah bagaimana sambutan Maulidur Rasul, tetapi kelahiran itu disambut oleh jahiliyah Abu Lahab itu. Dia tak ikut pun Nabi, walaupun dia sempat dengan Nabi jadi Nabi ajak berdakwah dia. Abu Lahab ni bukan orang lain. Dia ni selain berdepak saudara Nabi, dia juga besan Nabi. Anak dia berkahwin dengan Nabi, 2 orang. Berkahwin dengan anak Nabi. Jadi dia ni jiran Nabi. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak menerima seruan Nabi SAW. Bahkan dialah kepala pengak antara orang yang kuat menentang Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin orang lain tidak seberani dia. Kerana dia ni, dia melihat Nabi sebagai anak saudara dia. Orang lain ni walaupun tak setuju dengan Nabi, walaupun marah dengan Nabi, tapi mereka malu mata dengan peribadi Nabi. Dengan Nabi ni daripada keturunan Nabi, keturunan Quraisy. Tetapi Abu Lahab ni jahat tak jahat dia? Oleh kerana Nabi ni anak saudara dia. Jadi dia tak endah kehormatan Nabi. Dialah banyak mengajak orang lain untuk bukan setakat membenci, bahkan menentang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sempena sambutan Maulidur Rasul ni, sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kaji hubungan kita, kita selidiki bagaimanakah, sejauh manakah kita dalam melaksanakan perintah Nabi SAW. Kerana kita semua kena ingat, kita dengan Nabi ni tak sudah atas dunia. Walaupun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun, tapi kita kena ingat bila kita bangun di pada mahsyar, kita akan cari Nabi kita untuk cari syafaat. Bagaimana Nabi nak bagi syafaat kepada orang yang tak ikut Nabi suruh, buat yang Nabi larang. Apatah lagi orang yang menentang sunnah Nabi SAW. Jadi pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih bagi lagi kita nyawa, peluang untuk kita menghirupkan udara. Maka marilah sama-sama kita memanfaatkan peluang Allah Ta'ala bagi ni dengan cara kita menuruti, belajar segala sunnah Nabi SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan ajak orang lain untuk bersama kita mengamalkan sunnah yang ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Tajuk kita pada hari ini pun cukup indah dengan kata-kata andainya Rasulullah bersama kita. Kita boleh bayangkan, kita lahir di zaman Nabi SAW, ataupun Nabi lahir, ataupun Nabi wujud zaman kita, maka sudah tentu kita boleh melihat dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak menceritakan tentang kepribadian dan tingkah laku Nabi kita Muhammad SAW, akhlak Nabi. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang cukup baik. Dan Nabi sendiri ketika menceritakan tentang akhlaknya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala lah yang mendidikku sehingga aku mendapat akhlak yang sebaik ini. Maka apa yang ada pada Nabi itu, sebagaimana firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswatun hasanah. Contoh terbaik. Allah Ta'ala jadikan Nabi kita dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih, kamu sayang, kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, turutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu semua akan dikasihi, dicintai, disayangi oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini perintah Allah kepada Nabi supaya sampaikan kepada kita semua. Bukan pada Nabi suruh ikut dia, tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya Nabi seru manusia ni ikut Nabi. Fattabi'uni, ikutlah aku, itu adalah perintah Allah kepada Nabi kita supaya Nabi kita seru semua manusia ikut
jejak langkah Nabi, ikut perintah Nabi dan jadikan Nabi sebagai contoh ikutan. Ini perintah, ya. Ini perintah. Sebagaimana kita wajib aku dan patuh kepada perintah Allah SWT, maka begitulah Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kita juga wajib aku dan patuh pada perintah Nabi. Kerana perintah Nabi itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Najm, Allah Taala menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sesungguhnya Muhammad itu tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya, tetapi apa yang keluar daripada mulutnya, ideanya itu adalah in huwa illa wahyun yuha. Semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ilhamkan kepada Nabi kita untuk Nabi kita sampaikan kepada kita semua. Jadi pada hari ini, jika kita berpeluang bersama Nabi, sudah pasti yang pertamanya Nabi akan mendidik, menegur. Kerana sifat Nabi SAW, amar ma'ruf nahi munkar. Ni. Semua Nabi termasuk Nabi kita SAW. Diperintahkan oleh Allah SWT menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah, menasihati, melarang manusia daripada melakukan perkara-perkara munkar. Kita boleh bayangkan jika kita bersama dengan Nabi. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Kita baca dalam kitab sirah, kita baca dalam hadis-hadis Nabi. Sahabat-sahabat bersama Nabi ni, memang kita boleh tengok suasana mereka. Bagaimana cara Nabi bergaul dengan mereka, bagaimana cara Nabi menegur mereka, bagaimana cara Nabi memuji mereka. Ini semua ni suasana yang kita boleh lihat dan kita boleh bayangkan kita bersama dengan mereka, para sahabat dan bersama Nabi SAW. Sebagai contoh, seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini semenjak kecil, lebih kurang umur 10 tahun, mak dia, Ummu Sulaim, telah menghantar beliau kepada Nabi dan dia beritahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini anakku, aku berazam ketika mengandung lagi untuk jadikan dia sebagai pembantu kamu. Maka hari ini aku serahkan dia." Subhanallah, dia besar dah, boleh dah tolong orang. Maka diserah pada Nabi, menjadi khadam Nabi untuk hidup duduk bersama Nabi SAW. Jadi Anas ni, dia membesar bersama Nabi sehingga Nabi wafat. Dan dia cerita sepanjang dia berada dengan Nabi SAW, tidak pernah Nabi memarahinya jika dia buat benda yang salah. Terbukti benda yang dia buat tu salah, maka Nabi akan nasihat dia. Dengan cara Nabi akan tunjuk kepada dia cara yang betul. Itulah cara yang Anas beritahu, maka aku tahulah yang aku buat tu salah. Dia tidak kata dia tahu salah tu bila Nabi jekoh dia, Nabi marah dia, tidak. Tapi Nabi tunjuk yang betul. Bila dia buat benda salah, Nabi pun tunjuk cara betul. Jadi Anas kata, aku tahulah yang aku buat tu salah. Itu antara contohnya bagaimana didikan Nabi kita Muhammad SAW. Orang Kelantan panggil deep. Orang sekarang ni panggil benda tu menyentuh hati. Maknanya jika kita berpeluang bersama Nabi, itulah yang Nabi akan lakukan. Nabi akan tunjuk jalan yang betul. Nabi akan beritahu benda yang betul. Jadi kita akan tahu benda-benda yang salah kerana kita tahu yang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bukan sekadar Nabi mendidik sahabat, mendidik kita semua. Bahkan itulah cara Nabi nak ajar kepada kita, mendidik generasi-generasi selepas kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak saudara, anak-anak sahabat, anak-anak murid kita mengajar. Maka itulah cara yang terbaik. Tunjukkanlah contoh yang betul, contoh yang terbaik. Maka mereka akan ikuti. Mereka akan ikuti dengan contoh dan nasihat yang berpanjangan. Dan Nabi SAW bukan sekadar dia beritahu, dia buat sungguh. Begitu juga Nabi dengan sahabat. Ada ketika ni kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita ni antara manusia yang suka bergurau senda. Bukannya serius 24 jam tak. Walaupun dalam hadis Nabi sebut, ahabul a'malu innallaha yuhibbu idza amila amala ahadukum an yutqinah. Allah Taala amat kasih, amat sayang, amat cinta kepada seseorang hamba yang apabila dia buat suatu pekerjaan, dia buat dengan cara serius, bersungguh. Maksud serius an yutqinah ni, maksud bersungguh ni bukan kata tak boleh bergurau, tapi makna dia buat kerja tu bersungguh-sungguh. Ada masanya dia bergurau senda. Dan Nabi SAW tunjuk
bagaimana dia dengan sahabat. Pernah satu ketika sahabat beritahu Nabi berjalan bertemu dengan seorang perempuan tua, yang mana perempuan itu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah aku ni berpeluang masuk syurga?" Nabi pun jawab. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Tak. Maka sedihlah perempuan tu. Nabi jawab balik. Nabi kata sebenarnya bila semua orang masuk syurga, yang tua pun akan jadi muda. Sebab dalam syurga ni semua akan bertukar menjadi muda. Barulah suka balik orang tua tu. Tu bagaimana Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat dia, sahabiahnya. Nabi menunjukkan contoh hidup kita ni kena ada selangsi dengan kita sebut sebagai jenaka ke. Tapi jangan sampai peringkat melampau sehingga berlaku perbalahan, perselisihan akibat jenaka yang melampau. Itulah contoh andai kita bersama Nabi SAW. Kita bukan sekadar boleh dengar ucapan Nabi, khutbah Nabi, ceramah Nabi, bahkan kita boleh lihat tindakan Nabi sama dengan ucapannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni antara isteri Nabi, dan bila sebut isteri ni sudah pastilah orang yang paling rapat bersama ke mana kemari, terutama di rumah. Jadi lebih lama masanya bersama dengan Nabi. Apabila bertanya tentang akhlak Nabi, maka Siti Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Nak tahu akhlak, tingkah laku, perangai Nabi kita Muhammad SAW, maka tengoklah Al-Quran. Tengoklah Al-Quran. Apa yang Al-Quran suruh, Nabi buat. Apa yang Al-Quran larang, Nabi tinggal. Itulah dia akhlak Nabi. Bahkan sahabat sebut, ka'annal Quran yamshi 'alal ard. Seolah-olah seumpama Al-Quran berjalan atas muka bumi. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Semua benda yang ada dalam Quran, perintahnya Nabi buat, tegahannya Nabi tinggal. Dan Nabi bercerita dengan sahabat dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini banyak kisah-kisah sejarah. Kita boleh tengok sendiri kisah para Nabi dan Rasul, kisah umat-umat terdahulu. Kerana manusia ini memang dia lebih tertarik kepada cerita berbanding dengan ucapan-ucapan lain. Anak-anak kecil, anak-anak kita di sekolah pun bila sebut bercerita, mereka akan melopong mandap mulut mendengar. Kerana cerita ni satu tarikan bagi manusia. Maka Al-Quran mari dengan uslub yang sama, mencerita tentang umat-umat terdahulu dan juga bercerita tentang para Nabi dan Rasul sebagai contoh tauladan kepada kita semua. Maka kita hari ini adalah menjadi kewajipan kepada kita, bukan sekadar dengar, tapi kita bukan kena belajar, kena hayati dan kena amalkan tentang sirah Nabi secara hidup Nabi. Barulah kita akan dapat lihat petunjuk yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Nabi ni kalau kita baca dalam sirah, ada ketikanya Nabi marah, ada ketikanya Nabi suka, ada ketikanya Nabi sedih, ada ketikanya Nabi macam-macam peristiwa yang kita boleh rasa kita sebagai manusia. Seorang manusia itu ada ketikanya mengantuk, ada ketikanya lapar, ada ketikanya benci, ada ketikanya sayang, ada perasaan jemu, perasaan bersemangat. Jadi semua ni ada pada Nabi SAW. Akhir surah Kahfi, Allah sebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ni manusia, mithlukum, sama seperti kamu semua. Kamu rasa mengantuk, aku juga merasa mengantuk. Kamu rasa lapar, aku juga rasa lapar. Sebab sifat kemanusiaan. Yuha ilayya. Bezanya Nabi dengan kita, Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Itu je. Annama ilahukum ilahun wahid. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi supaya Nabi sampai kepada manusia, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu, esa, tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Jadi inilah Nabi. Ya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Nabi ini adalah manusia. Maka apa sahaja perasaan manusia ada pada Nabi SAW. Kita tak perlulah rasa Nabi ini insan yang terlalu suci. Inilah yang cuba diterapkan, cuba diajar oleh musuh-musuh Islam.
Mereka melihat bahawa umat Islam ni, kalau mereka mari kempen, mari buat propaganda, tolak Nabi, sudah tentulah umat Islam akan marah. Maka mereka menggunakan cara halus. Mereka menggunakan cara tanpa sedar, iaitu mereka masuk di kalangan orang Islam dengan cara memuji Nabi. Memuji Nabi. Oh, Nabi ni manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia yang maksum, manusia yang hebat, manusia yang sucinya sampai peringkat terlalu suci sampai tak boleh nak ikut. Sehinggalah dia sebar di kalangan umat Islam ni, Nabi ni insan suci, maksum. Kita ni insan berdosa, penuh dengan dosa dan noda. Maka kita tak boleh ikut Nabi. Inilah bahayanya fahaman yang cuba disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Terutama anak-anak kita yang sedang membesar sekarang. Kita kena perhatikan. Mereka bila sebut Nabi, mereka tahu. Tapi mereka tak nak ikut. Sebab bagi mereka Nabi ni insan yang terlalu suci, tak boleh nak ikut. Sedangkan Islam ajar ayat yang kita baca tadi. Hendaklah kamu jadikan Nabi ni sebagai contoh. Hendaklah kamu ikut para Nabi. Fattabi'uni, kena ikut aku, Nabi kata. Bahkan dalam sembahyang, setiap kali sembahyang kita baca tahiyat. Dalam tahiyat kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selawat dan salam ke atas engkau wahai Nabi. Engkau ni ganti nama kedua. Ganti nama pertama. Dhamir yang pertama ana. Dhamir mutakallim dia panggil, orang yang bercakap. Yang kedua dhamir mukhatab, orang yang sedang kita bercakap dengan dia tu, yang ditujukan kepadanya. Kata ganti nama kedua. Kata ganti nama ketiga ialah dhamir ghaib. Orang yang tak ada dalam sesi perbualan ni, dia. Bahasa Melayu guna dia. Sepatutnya Nabi kita ni dah meninggal. 1400 tahun dah meninggalkan kita pada hari ini. Maka kita sepatutnya guna Assalamu alaihi. Dia. Sebab Nabi sudah meninggalkan kita. Tapi Islam ajar kepada kita Assalamu alaika. Selawat dan salam ke atas engkau. Seolah-olah Nabi duduk sebelah kita. Kita sedang berdialog. Kita sedang berbual dengan Nabi. Inilah diajar kepada anak-anak kita, kepada umat Islam, bahawa Nabi ni dekat dengan kita seolah-olah duduk sebelah kita. Dalam sembahyang, paling kurang 5 kali sehari sembahyang wajib. Tak campur lagi sunat. Setiap kali sembahyang kita memberi salam. Assalamu alaika. Assalamualaikum ni selawat salam ke atas engkau. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Nabi kita. Inilah bagaimana Islam nak ajar kita dekatnya Nabi, hendaklah kita ikut Nabi, hendaklah kita belajar apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Bukan sebagaimana yang cuba diterapkan oleh musuh-musuh Islam. Begitu Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat Nabi kita. Mukjizat Nabi kita. Satu-satunya benda atas muka bumi ni yang bukan makhluk Allah. Al-Quran. Sebab Al-Quran lah kalamullah. Sifat kalam. Kalamullah. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Al-Quran ini betul kitab suci. Tapi janganlah sampai sebagaimana yang diajar oleh para orientalis, musuh-musuh Islam. Ia mengatakan kitab Al-Quran ini kitab suci, kitab yang terlalu suci sampai tidak boleh diamalkan. Itu satu fahaman sesat. Di rumah kita pun kalau kita tanya, Al-Quran ada? Ada. Dalam almari. Dekat atas sekali kunci kemah. Bulan Ramadan buka setahun sekali. Satu kesilapan besar umat Islam apabila hanya baca Quran di bulan Ramadan. Sepatutnya Al-Quran dibaca setiap hari. Sebagaimana maulid ni berselawat lah. Hari Maulidur Rasul baru nak berselawat. Sedangkan kita kena selawat Nabi ni setiap hari. Bukan tunggu maulud. Maulidur Rasul ni ada jadual dia. 12 Rabiul Awal setiap tahun. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni jangan tunggu Maulidur Rasul baru nak berselawat. Berselawatlah setiap hari, setiap masa. Al-Quran sama, hendaklah dibaca setiap hari, setiap masa. Jangan tunggu bulan Ramadan sahaja. Ni apabila disebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturun Al-Quran. Bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran. Maka masuk bulan Ramadan dia baca Quran, dia khatam Quran. Baguslah. Tapi bila habis Ramadan, masuk Syawal, berhenti tutup Al-Quran, tunggu setahun pula. Na'udzubillah. Jangan. Sebab itulah tutup guru kita, ulama-ulama kita ajar anak-anak baca Quran, ajar pelajar-pelajar baca Quran. Apabila dah habis baca Quran,
dia buat majlis khatam tu, dia bermula daripada surah Ad-Duha, surah Duha. Wad-Duha. Kemudian dia sambung sampai qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian dia pun balik pada awal balik Al-Fatihah, kemudian masuk surah Al-Baqarah beberapa ayat. Nak ajar kepada kita, maksud khatam Quran ni bukannya habis berhenti tak baca Quran tak, tapi maksudnya kena ulang balik. Habis surah Qul a'udzu bin nas, kena ulang balik masuk Fatihah, masuk surah Baqarah. Itulah dia. Apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sentiasa baca. Dan bukan sekadar baca, kita belajar maknanya, kita hayati pengertiannya, dan kita amalkan perintahnya. Itulah dia Al-Quran. Al-Quran adalah sentiasa di hati. Kalau di rumah tu, jangan letak Quran tinggi sangat. Letaklah tempat yang senang kita nak ambil. Sekurang-kurangnya lepas semayang, ada air semayang. Kalau malam-malam sikit pun, Quran mudah nak capai. Ambil buka baca. Tak boleh baca 2 muka surat, baca sebelah 1 muka surat. Tak pandai-pandai tidak baca juga. Ni dah balik masjid. Masa semayang masih ada lagi ni. Cari-cari Quran, Allah dah atas tu, dalam mari. Kena cari orang kunci dulu. Akhirnya tak buka. Tak. Malam-malam sikit pun jadi kau malas tu. Kau gaji-gaji sikit pun tak boleh nak baca. Cubalah letak Al-Quran ni satu tempat yang mudah. Kita nak ambil, mudah kita nak baca. Taklah, jangan tinggi sangat. Betul lah Al-Quran kita suci. Tapi tidaklah perlu tok tinggi siapa kena naik tangga nak ambil, naik atas kursi. Inilah kita kena dekatkan dia dalam hati kita dengan cara kita letak Al-Quran tu di tempat yang mudah kita nak ambil, mudah kita nak baca, dan jadikan ia amalan kita seharian. Itulah yang diajar oleh Nabi kita SAW. Dan itulah benda yang seandainya kita bersama dengan Nabi kita. Nabi kita akan tanya, dah baca Quran tak hari ni? Nabi kita dah tanya, akan tanya, selawat dah hari ni? Inilah antaranya kita seandainya kita hidup bersama Nabi SAW. Sebenarnya kita boleh bayangkan, sebenarnya awal-awal lagi kita sebut, kita baca cerita sahabat-sahabat bersama Nabi, dan kita boleh bayangkan kita bersama Nabi. Dan itulah suasananya. Itulah suasananya. Bagaimana cara Nabi bergaul, bagaimana cara Nabi menegur, bagaimana cara Nabi menyantuni sahabat-sahabat dalam satu peperangan, perang Khandaq ataupun perang Ahzab, bersamalah. Khandaq merujuk pada parit yang digali. Ahzab ni merujuk pada tentera bersekutu yang begitu ramai, lebih kurang 10,000 orang, yang bergabung Quraisy Mekahnya dengan Yahudinya, dengan kabilah-kabilah sekitar Mekahnya, mari menyerang Madinah dengan jumlah 10,000. Ketika tu umat Islam di Madinah hanya 7,000 maksimal. Yang lelaki sahaja 3,000 yang menjadi tentera Nabi SAW. Campur perempuan, campur kanak-kanak, campur tua, 7,000. Tapi tentera Quraisy yang datang dalam peperangan Ahzab ni, peperangan terakhir antara Mekah dengan Madinah, ialah 10,000 orang. Satu ketumbukan tentera yang terlalu ramai, yang pada logik akal memang Nabi tak mampu nak hadapi. Maka Nabi berdoa siang malam pada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT, minta akhirnya wahazamal ahzaba wahdah. Ni setiap kali raya, sama ada raya Aidil Fitri atau raya Aidil Adha, kita akan baca takbir ni, dan dalam banyak takbir tu wahazamal ahzaba wahdah. Allah Ta'ala seorang dia sahaja yang menghancurkan tentera Ahzab. Tentera Ahzab yang kita bincang 10,000 orang. Allah Ta'ala hantar ribut taufan, ribut pasir, menerbangkan kemohnya, puyuk belanganya, habis kuda, unta lari semua, tinggallah tentera selas pinggang, akhirnya balik. Mereka telah diserang oleh ribut taufan. Akhirnya Nabi dan umat Islam selamat di Madinah. Selepas peperangan Ahzab, Quraisy sudah tidak berani lagi menyerang Madinah. Dengan seawal Nabi berhijrah ke Madinah, mereka menyerang perang Badar tahun pertama, tahun kedua perang Uhud, kemudian dia Khandaq, akhirnya mereka putus asa, dan selepas itulah berlakunya yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Jadi ceritanya dalam perang Ahzab tadi, ketika gali parit ni, sahabat-sahabat kelaparan. Seorang sahabat bernama Abu Hurairah, dia sengaja pergi dekat Nabi,
Dia pun angkat baju dia tunjuk Nabi. Dia terpaksa ikat batu sebiji, diikat ke perut dia untuk tahan perut dia daripada lapar. Maka Nabi SAW angkat baju Nabi, 3 biji batu. Lapar lagi. Lebih daripada Abu Hurairah. Ni cerita-cerita bagaimana Nabi dengan sahabat. Bergurau senda. Nabi dengan sahabat ini ada ketikanya Nabi serius. Ada ketikanya Nabi bergurau. Macam sebagai contoh, seorang sahabat Nabi SAW pernah satu ketika selepas Nabi berceramah. Nabi ni setiap kali dia berkuliah, berceramah, berpidato, syarahan Nabi ni Nabi akan ikuti dengan sesi soal jawab. Nabi tak pernah tutup. Dalam Islam ni siapa yang banyak bertanya akan bertambah imannya. Bukan sebagai kata-kata orang Melayu tu, siapa yang bertanya maka lemahlah imannya. Tu Melayu tu. Islam ni menggalakkan kita bertanya, kerana bila kita bertanya kita akan semakin memahami, semakin mengerti. Bukan bertanya untuk orang panggil panggil nganyi. Bahasa surat ni apa pertanyaan untuk memperlekehkan. Sebagaimana cerita Bani Israel dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah tu dinamakan surah lembu. Kenapa? Kerana cerita tentang lembu yang mana berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Seorang kaya mati terbunuh dan mayatnya terdampar di antara dua daerah, dua kampung. Maka berlakulah tuduh-menuduh, saling antara penduduk kampung ni tuduh penduduk kampung ni, penduduk kampung ni tuduh penduduk kampung tu. Hampir berlaku perang. Sampai satu peringkat mereka akhirnya merujuk kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa panggil semua, Nabi Musa kata, kita bermunajat kepada Allah. Maka apabila bermunajat kepada Allah, Allah Taala wahyukan kepada Nabi Musa, antadbahu baqarah. Untuk selesaikan masalah, nak tahu siapa yang membunuh orang kaya ni, maka hendaklah kamu sembelih seekor lembu betina, baqarah. Kalaulah Bani Israel terus pergi cari ambil lembu, mana-mana lembu sembelih, selesai masalah. Tapi Bani Israel ni mempermain-mainkan perintah Allah Ta'ala, memperlekehkan. Mereka bertanya, lembu tu lembu warna apa, lembu macam mana sifatnya, lembu tu macam-macam soalan dalam Quran. Sehingga Allah SWT menjawab persoalan mereka tu dengan syarat-syarat yang lebih sukar. Sehingga tak jumpa cari lembu, hanya ada 1 ekor sahaja lembu milik anak yatim yang terpaksa dibayar dengan harga emas seberat lembu itu. Sebab itulah mereka bertanya dengan soalan yang bukan nak tahu, tapi sengaja memperlekehkan perintah Allah SWT. Ini soalan atau bertanya yang sebegini yang dilarang dalam Islam. Kita dilarang bertanya untuk memperlekehkan, tanya untuk mempermain-mainkan. Tapi ada pun bertanya untuk nak tahu, daripada tak tahu ataupun tak jelas benda yang samar, maka itu digalakkan dan disuruh dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Dalam Nabi SAW beritahu saluni qabla an tafqiduni. Sabda Nabi, tanyalah aku sebelum aku ni wafat, sebelum aku ni tak ada mati. Jadi baik Al-Quran, baik hadis Nabi, semuanya menceritakan tentang bertanya ada satu tuntutan dalam Islam. Dan diceritakan pada kisah sahabat tadi, bila Nabi sudah berceramah, Nabi tanya, okey, ada soalan? Sahabat semua senyap. Dan memang Nabi ni kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia, ucapan dia ni wami'ul kalim. Dia cerita satu benda, orang mudah faham dan merangkumi banyak perkara. Menyebabkan tak banyak orang soal. Setiap kali lepas Nabi ceramah, lepas Nabi pidato, tak banyak. Kerana sahabat faham, jelas dengan apa yang nak Nabi sampaikan. Akhirnya sahabat ni bernama apa? Tak ingat dah. Dia bila Nabi buka persoalan, dia angkat tangan. Nabi kata, ya ada apa? Dia kata, ya Rasulullah, doakan saya jadi ahli syurga. Nabi pun jawab, anta min ahli. Kamu ahli syurga. Bila dengar Nabi jawab kamu ahli syurga ni, yang lain pun angkat tangan. Ya Rasulullah, saya nak jadi ahli syurga juga. Nama Akasyah. Maka Nabi jawab, sabaqakal Akasyah. Tak ada talih dah, sekali ya peluang. Saya peluang dapat kepada Akasyah. Hebat Akasyah. Akasyah ni dia ambil peluang supaya Nabi doakan dia sebagai ahli syurga.
Ini nak sebutnya bagaimana persoalan itu dibuka, tak pernah ditutup dalam Islam. Jadi kita tak jelas tentang tauhid, tanya. Tak jelas tentang fiqh, boleh tanya. Tak jelas tentang sejarah sirah Nabi, boleh tanya. Dalam Islam tak ada benda tak boleh tanya. Baik masalah fiqh, masalah tauhid sekalipun, tentang Allah SWT boleh tanya. Jangan kita keliru, kita berada dalam kesamaran. Jangan. Islam ni agama yang jelas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surah Baqarah ayat pertama tu, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Tidak ada keraguan. Kalau ada masih ragu, masih sama, tanyalah. Carilah jawapan sehingga kita jelas. Bila kita jelas tentang agama kita, sebagaimana Nabi SAW ajar kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ini cara hidupku, ini agamaku, ad'u ila Allah, aku menyuruh kamu semua kepada Allah ala basirah, dengan jelas, dengan hujah dan dalil. Bukan dengan ikut-ikutan semata-mata. Maka dalam Islam tidak ada benda yang tak boleh tanya. Jadi hari ini pun saya berhasrat untuk membukakan persoalan. Kalau ada nak tanya, insya-Allah kita boleh bincang. Jadi dalam persoalan tentang andai Rasulullah bersama kita ini, sebenarnya kita boleh dapati cerita sahabat-sahabat bersama Nabi, dan kita bayangkanlah kita bersama dengan sahabat. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Maulid Rasul pada kali ini dapat memberikan sinar kepada kita semua. Jadi saya lebih suka kalau ada para pendengar, audiens semua yang ada nak mengajukan persoalan, mungkin kita boleh bincang. Saya serah balik kepada pengerusi untuk sesi soal jawab ni kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Fadil Ustaz. Fadal. Saya Kamarul lah dari Bombo, Kuala Kerai. Jadi nak tanya bukan kemuskilan lah, sedikit nasihat lah daripada untuk diri saya sendiri lah, serta keluarga saya lah. Dia nak bertanya sikit pada Fadil Ustaz. Kita ni kadang-kadang duk royak lah pada diri kita, pada ahli keluarga kita ni, menyatakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata pada mulutnya royak lah kecintaan tu deh. Jadi maksud saya lah ni adalah lagu mana kita nak menyatakan benda tu biar bukan sekadar mulut, tetapi yang betul-betul orang tua kata kat telah sungguh-sungguh, biar dalam diri kita ni sebagaimana lebih lagi daripada mulut menyatakan kecintaan kita pada baginda Rasulullah. Bukan hanya sekadar bila siapa bulan Rabiul Awal agak barulah nak sambut. Kata nak sentiasa kata. Sia malam kata tang tidur pun teringat ke dia, tang dua kerja pun teringat dia. Lagu boleh bagi sedikit kata nasihat buat diri saya ni Ustaz. Silakan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada yang bertanya. Comel soalan. Bagaimana supaya kita ni berselawat bukan musim Maulud saja, teringat Nabi, sayang Nabi ni bukan musim Maulud saja. Sebenarnya itulah yang Nabi SAW nak pada kita, dan Allah Ta'ala sendiri minta kita semua ni ingat pada Nabi kita, ikut cinta sayang pada Nabi kita ni sepanjang masa, bukan pada waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi, beri rahmat pada Nabi kita. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi. Jadi antara cara yang diajar ialah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap kali sembahyang yang wajib kita diajar berselawat. Maka itu sebenarnya sebagai training latihan
supaya dalam sembahyang sunat pun kita berlatih, dalam kehidupan kita seharian pun kita sentiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berselawat ini bukan sekadar kita sebut dengan mulut. Bila kita berselawat ini, dia akan mari dalam hati, dalam fikiran kita, ingatan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah yang kita bincang tadi tentang sembahyang dalam tahiyat tu kan. Assalamualaikum. Jadi kalaulah kita boleh faham makna, dan insya-Allah kita pakat-pakat belajar bacaan dan sembahyang. Selawat dan salam ke atas engkau. Kita kata, mana kita sebut kamu ya Rasulullah, seolah Nabi duduk sebelah kita. Yalah, bagaimana andainya kita bersama Nabi ni. Dalam setiap kali sembahyang kita diajar, kita nak ingat pada Nabi seolah Nabi duduk sebelah kita. Kita sedang berdialog dengan Nabi. Maka itulah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita melalui sembahyang. Untuk ingat pada Nabi, untuk berselawat kepada Nabi. Bahkan apabila kita ingat, kita berselawat kepada Nabi, sudah pastilah kita akan malu nak buat benda yang Nabi larang. Takkanlah kita dah berselawat Nabi, kita dah ingat Nabi, sedang berdialog dengan Nabi ni, tiba-tiba sanggup buat benda yang Nabi larang. Ni sungguh tak kena. Jadi itulah comellah persoalan tadi, bagaimana cara, dan mungkin boleh antaranya kita amalkan sentiasa berselawat. Banyakkan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat pada Nabi ni tidak mesti banyak. Yang terbaik itu macam kita baca tahiyat itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling sempurna, yang paling baik. Adapun kalau kita nak selawat ringkas pun, Allahumma salli ala Muhammad. Nak sallallahu ala Muhammad pun boleh. Macam-macam cara. Yang penting kita sebut nama Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad, dan kita selawat pada Nabi setiap kali kita dengar orang sebut nama Nabi kita. Nabi pernah sebut satu hadis, orang yang paling kedekut di kalangan kamu ialah orang apabila dia sebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Orang paling kedekut, Nabi kata. Bila kita dengar orang sebut nama Nabi kita, selawatlah Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kalimah selawat ni banyak. Dan kita berselawat pada Nabi kita, semakin banyak kita berselawat, dan Nabi kata, aku akan bersama dengan orang yang banyak berselawat padaku di hari akhirat. Ni antara hadis Nabinya, Nabi akan bersama dengan orang yang banyak berselawat padanya. Maka perbanyakkan selawat. Tak rugi sikit pun, bahkan beruntunglah orang-orang yang sentiasa berselawat pada Nabi. Dia akan mendapat syafaat Nabi. Dia akan dapat syafaat Nabi atas dunia, dia akan permudahkan urusannya, dan di akhirat dia akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kita bincang tadi kan, bahawa kita ni dengan Nabi tak putus. Kita ni umat Nabi Muhammad. Walaupun Nabi dah meninggalkan kita, kita kena ingat. Kita di akhirat, di pada mahsyar ni, kita akan cari Nabi untuk kita dapatkan syafaat. Jadi bagaimana dapat syafaat Nabi? Perbanyakkanlah selawat. Jangan sekali-kali kita hina ataupun apatah lagi menentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sunnah dia, banyak-banyak sunnah yang kita belajar, dengan pakaiannya, dengan janggutnya, dengan tindak tanduknya, dengan amalannya. Nabi atau sunnah yang paling besar ialah dia berhijrah ke Madinah untuk menegakkan kerajaan Islam. Ni sunnah Nabi yang paling besar. Bagaimana Nabi bersusah payah. Kalau Nabi sekadar nak sembahyang, nak puasa, Nabi tak berhijrah, Nabi boleh buat di Mekah. Tapi sebab apa Nabi berhijrah ke Madinah? Kerana Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi, nak suruh Nabi tunjuk contoh kepada kita bahawa Islam ini hendaklah dengan daulah, dengan kerajaan. Maka Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membentuk kerajaan Islam Madinah, maka alhamdulillah Islam dapat disempurnakan. Sehingga Allah Ta'ala Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ni turun di mana? Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maka telah sempurnalah Allah Ta'ala sendiri sahkan, Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu dinakum, cara hidup kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurna ke atas kamu ni'mati, nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul Islam Madinah. Aku telah redha Islam ni sebagai cara hidup kamu. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan kita dapat memperbanyakkan selawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi di musim kita sambut Maulid Rasul ni, semakin ramai orang berselawat dah, semakin suka kita berselawat ramai-ramai. Tapi jangan lupa, selepas musim Maulud, lepas majlis Maulud ni pun, kita kena teruskan lagi. Kena istiqamahkan lagi
Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah berterusan walaupun sedikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kekalkan sifat amalan berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat amal segala perintah Nabi SAW, tinggal segala larangan Nabi, dan kita akan bertemu Nabi di hari akhirat kelak untuk mendapat syafaatnya. Jadi dengan masa yang sudah sampai ini, alhamdulillah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sunnah Nabi kami. Wa amitna ala millati habibina. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan agama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masfa'na bi syafaati. Ya Allah, anugerahkanlah kami di hari akhirat. Allahumma hsyurna fi sunnati. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi kami di hari akhirat. Allahumma asqina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan la nazba'u ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon berilah peluang untuk kami minum air dari kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kolam Kautsar yang mana peminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami mohon segala kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minasyarri masta'adzaka minhu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta berlindung daripada keburukan yang pernah diminta berlindung oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Haji Nik Hamdi bin Ghani di atas ceramah yang disampaikan. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program ceramah seandainya Rasulullah masih ada. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam ceramah sebentar tadi. Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para anak dusun, pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.